Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita start dengan kita sambung subtopik 5.4, 5.4, 5.5, 5.6 ikatan hidrogen, ikatan datif dan ikatan logam. Okey, kita start dengan ikatan hidrogen. So, apa dia ikatan hidrogen? Ikatan hidrogen ialah daya tarikan antara atom hidrogen yang mempunyai ikatan dengan atom yang lebih tinggi keelektronegatifan. Contoh atom yang lebih tinggi keelektronegatifan ialah atom fluorin, oksigen dan nitrogen. Senang je nak ingat, FON. Phone. Handphone. Hidrogen, fluorin, oksigen, nitrogen, handphone. Okey, atom hidrogen ni mempunyai daya tarikan dengan atom fluorin, oksigen atau nitrogen dari molekul yang lain. Okey, kita tengok contoh pembentukan ikatan hidrogen dalam molekul amonia. Ni yang bawah ni ialah gambar rajah susunan elektron molekul amonia yang kita dah belajar sebelum ni, ikatan kovalent. Okey. Amonia ialah terdiri daripada 1 atom nitrogen dan 3 atom hidrogen, 1 nitrogen, 3 hidrogen. So, ni amonia. Struktur amonia ni juga boleh dilukis dalam bentuk struktur Lewis. Sebelum ni kita belajar yang macam ni, gambar ni. Tapi dia juga, gambar ni juga boleh dilukis secara ringkas yang dipanggil struktur Lewis. So, struktur Lewis tu macam ni. Ni dua-dua ni adalah struktur Lewis. So, apa beza dia? Dalam struktur Lewis ni tidak ada gambar petala. Gambar petala dia tak lukis. Dan gambar sepasang elektron tu, macam ni sepasang elektron, dilukis macam ni. Ni ikatan kovalent lah ni. Ni. Yang dikongsi ni, elektron yang dikongsi dilukis dengan simbol satu dash line hyphen ke. Okey, boleh juga dilukis begini. Okey, ni dua ni dipanggil struktur Lewis. So, selepas ni mungkin kita dalam ikatan hidrogen, ikatan datif nanti kita akan gunakan struktur Lewis lah. Okey, ni ialah molekul amonia. Dalam molekul amonia seperti yang kita dah pun belajar dalam tajuk subtopik 5.3, ikatan kovalent. Ikatan yang terbentuk antara nitrogen dan hidrogen ialah ikatan kovalent. Nampak? Ini perkongsian elektron. So, yang mana satu ialah ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ialah antara hidrogen dari molekul amonia yang katalah saya namakan ini molekul amonia 1. Inilah molekul amonia 2. Okey. So, ikatan hidrogen ialah ikatan di antara hidrogen dengan nitrogen. Hidrogen dari amonia 2 dengan nitrogen dari amonia 1. Okey. Tu dipanggil ikatan hidrogen. Ni amonia yang sama tadi, cuma dilukis dalam bentuk struktur Lewis. Okey, nampak tak ada gambar petala dan elektron. Dilukis menyambungkan nitrogen dengan hidrogen tu disambung dengan satu line ikatan tu. Okey, so ini ada 1, 2, 3, 4 molekul amonia dalam paparan ni. Ada 4 Nampak saya ulang. Okey, ni nampak macam banyak. Tapi sebenarnya ada 1, 2, 3, 4 molekul amonia. So, antara nitrogen dengan hidrogen dalam satu molekul itu ialah ikatan kovalent. Ikatan hidrogen yang mana? Antara nitrogen dengan hidrogen yang molekul berbeza. Yang datangnya daripada molekul lain. Okey, itu. Ini ialah ikatan hidrogen pada molekul air. Okey, ini ialah ikatan hidrogen pada molekul air.
Ini H2O kan. Ada dua molekul air. So, hidrogen, daya tarikan hidrogen dari molekul yang berbeza terhadap oksigen, molekul yang lain dipanggil ikatan hidrogen. Ini ialah pembentukan ikatan hidrogen pada hidrogen fluorida. Dia mesti melibatkan hidrogen dengan sama ada fluorin, oksigen atau nitrogen. Fon. F-O-N. Fluorin, oksigen atau nitrogen. Okay, dalam kes ni dengan fluorin. So, kita ada 1, 2, 3 molekul hidrogen fluorida. Yang tengah ni, ini ialah ikatan kovalent. Dan ikatan hidrogen, yang ni. Okay, antara hidrogen dengan atom yang lebih elektronegatif, dalam kes ni ialah fluorin, dari molekul yang berbeza. Okay, ini ialah ikatan hidrogen dalam molekul asid metanoik. Asid metanoik tu ada H, dia ada 3, COOH. Karbon, hidrogen dan oksigen. So, sini ada 2 asid metanoik ni. Ni satu. Nampak gambar rajah struktur Lewis dia guna. Okay, ni lagi satu molekul asid metanoik. So, ikatan hidrogen yang mana? Yang ni. Ada 2 ikatan hidrogen. Okay, ini ialah peranan ikatan hidrogen. Okay, seterusnya ialah ikatan datif. Okay, ikatan datif juga dikenali sebagai ikatan koordinat. Ikatan datif ialah sejenis ikatan kovalent, tetapi dia melibatkan pasangan elektron yang dikongsi berasal dari satu atom sahaja. Okay, kita tengok contoh pembentukan ikatan datif dalam ion amonium. Ini ialah molekul amonia, NH3, 1 atom nitrogen dan 3 atom hidrogen. Atom nitrogen telah mencapai susunan elektron oktet dan atom hidrogen telah pun mencapai susunan elektron duplet yang stabil. Okay, dan terdapat satu ion hidrogen yang tidak mempunyai elektron dalam petala dia. Kalau tengok di sebelah atas kanan tu ada satu ion hidrogen yang tidak ada elektron dalam petala dia. Okay, so apa yang berlaku ialah atom hidrogen ni akan berkongsi elektron dengan molekul amonia ni. Okay, nampak? Sepatutnya kalau kongsi elektron, dua-dua atom menyumbangkan elektron untuk dikongsi. Tapi dalam kes ni, ion hidrogen ni, dia sendiri dia tak ada elektron untuk dikongsi. Dia patutnya menyumbangkan satu elektron, so dia tak ada. Jadi dia betul-betul ambil elektron pada atom nitrogen. So yang ni dipanggil ikatan datif. Okay. So akhirnya, jadilah pembentukan NH4. Asalnya amonia NH3, kemudian ada satu ion hidrogen. Jadi molekul ion amonium. Ion amonium, formula dia NH4, ada positif di atas. Okay. Ni pula ialah pembentukan pembentukan ikatan datif dalam ion hydroxonium. H3O+. H3O+. Okay, kalau kita tengok sini, kita ada satu molekul air ni, dia asalnya daripada air, H2O. H2O ada satu atom oksigen dan 2 atom hidrogen. Atom oksigen telah pun mencapai susunan elektron oktet dan atom hidrogen telah pun mencapai susunan elektron duplet. Okay, dan kita ada satu ion hidrogen yang tidak mempunyai elektron dalam petala.
Okey. Jadi apa berlaku? Pasangan elektron bebas ni yang tidak terlibat dalam ikatan kovalen dalam molekul air akan berkongsi elektron dia dengan ion hidrogen. Maka terbentuklah ikatan datif. Okey, macam ni. Ni yang sama macam tadi. Air. Membentuk ikatan datif. Okey. So, terbentuklah ion hidroksonium. Ni dipanggil ion hidroksonium. Formula dia ialah H3O+. Okey, dari air, molekul air, kemudian tambah satu ion hidrogen, jadilah ion hidroksonium. H3O+. Okey, sekarang subtopik seterusnya ialah ikatan logam. So, apa dia ikatan logam? Atom logam tersusun secara rapat dan teratur dalam keadaan perpejal. Elektron valens atom logam boleh didermakan dan boleh dinyas setempatkan. Ion logam bercas positif terbentuk apabila elektron valens dinyas setempatkan. Semua elektron valens yang dinyas setempatkan boleh bergerak bebas antara struktur logam dan membentuk lautan elektron. Ikatan logam ialah daya tarikan elektrostatik antara lautan elektron dan ion logam yang bercas positif. Okey, biasakan kita lukis perpejal dalam keadaan macam ni. 3x3 kan? 3 baris kali 3 lajur. Okey, ni kita lukis yang simple dia. Yang sebenarnya ialah macam ni. Ini ialah atom natrium lah ni. Atom natrium. Kan kita tahu natrium, bilangan proton dia ialah 11. So, susunan bilangan elektron pun 11. Jadi, susunan elektron ialah 281. Nampak tu? Ada satu elektron valens dia tu kan? Semualah. Dalam semua elektron tu ada satu elektron valens. So, elektron valens ni kan dia disebabkan semua tu atom yang sama. Jadi, elektron valens ni boleh dinyas setempatkan. Dia boleh bergerak. Boleh bergerak macam elektron ni boleh pergi ke sini. Elektron sini pergi ke sini. Elektron ni boleh pergi ke sini ataupun pergi ke atom lain. So, ni boleh bergerak. Jadi, dia boleh bergerak. Bila atom ni didermakan, mungkin derma ke atom yang sebelah dia je pun. Kan, derma. So, natrium ni dah jadi, dah tak jadi atom lagi, dah jadi ion natrium. Dah derma satu kan. So, jadi ion natrium. Dan elektron ni disebab dia bergerak-gerak, dia dipanggil dinyas setempatkan. Bila elektron tu dinyas setempatkan, boleh bergerak ke mana-mana, itulah dipanggil lautan elektron. Okey. So, itu dipanggil ikatan logam lah. Daya tarikan antara lautan elektron dengan ion logam tu. Okey. Ni kita lukis maksudnya secara umum lah. Ion logam tu macam tu secara umum. Macam tadi spesifik ion natrium. Okey. Ni ion logam. Secara umum kita lukis macam ni. Ni contoh kalau ion logam tu ialah ion zinc dan ion natrium seperti yang saya tunjuk tadi lah. Ion zinc. Okey. So yang umumnya kita tak tulis lah simbol tengah tu. Ini yang spesifik lah. Okay, so inilah contoh ikatan logam. Semua atom-atom tu dah jadi ion dan ion yang sama jenis. Ion zinc, ion natrium, ion natrium. Okay, so bila elektron tu pada atom logam dinyas setempatkan dalam lautan elektron, jadi logam dapat mengkonduksikan elektrik. Kenapa? Sebab elektron yang bergerak bebas tadi dalam struktur logam tu membawa cas dari terminal negatif ke terminal positif bila elektrik dibekalkan. Okey.
Jadi elektron tu boleh bergerak. Bergerak ke terminal-terminal ni, jadilah pengaliran charge menghasilkan pengaliran arus elektrik. Okey, so itu saja untuk subtopik 5.4, 5.5 dan 5.6. Okey, completekan nota, tambah apa yang perlu. Kemudian jawab latihan yang saya akan sebut dalam Telegram, dalam grup WhatsApp. Okey, Assalamualaikum.